Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Wow, adakah janji mulia ini sekadar permainan politik semata-mata ataupun betul-betul ada hasilnya? Bayangkan, Anda sebagai ibu bapa ataupun pelajar di Sabah tiba-tiba ditawarkan pelupusan hutang pendidikan tepat ketika musim pilihan raya pula tuh. Hebat atau tidak? Tetapi tunggu dulu, apakah semua ini benar-benar soal pendidikan? Ataupun cuma satu lagi retorik demi undi? Apa yang ingin dibincangkan ataupun apa yang akan kita ulaskan di sini ialah kritikan pedas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan terhadap warisan dan presiden mereka Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal. Nizam mendakwa janji-janji pelupusan hutang pendidikan PTPTN dan Yayasan Sabah semata-mata retorik politik menjelang PRN 17 dan bukanlah dasar ikhlas yang pernah dilaksanakan sewaktu warisan berkuasa pada tahun 2018 hinggalah tahun 2020. Menurut beliau, selama tempo itu tidak ada satu dasar konkret pun tentang pelupusan hutang pendidikan dilaksanakan, meskipun Syafi memiliki kuasa penuh sebagai ketua menteri. Sebagai balasan, Syafi berjanji bahwa warisan akan melupuskan hutang PTPTN dan Yayasan Sabah untuk anak-anak Sabah apabila negeri ini mencapai kekuatan keuangan. Beliau menyebut rancangan tersebut akan datang dari hasil konsesi balak yang dialihkan kepada Yayasan Sabah. Diperkatakan bahwa kos bagi SUV mewah boleh digunakan untuk melangsaikan hutang anak-anak Sabah. Tetapi apakah rekod semasa pentadbiran warisan benar-benar mendukung pelajar Sabah? Beberapa pendedahan kontroversi menunjukkan sebaliknya pula. Antaranya warisan dituduh melupuskan 178 juta ringgit hutang kroni dan bukanlah hutang pelajar dan gagal membayar gaji kaki tangan Kolej Yayasan Sabah. Selain itu, pelajar seolah-olah diketepikan dalam pengurusan Yayasan Sabah. Sebaliknya, Nizam memuji GRS di bawah pimpinan Haji Jinor sebagai kerajaan yang lebih realistik dan bertanggung jawab. Dengan menyampaikan inisiatif seperti dana bantuan pendaftaran IPT, Derma Siswa Sabah Maju Jaya, peningkatan peruntukan Yayasan Sabah dan pembaikan sekolah daif serta bantuan khas kepada mahasiswa luar negeri. Menurut laporan Malaysia Kini, cadangan warisan untuk hapuskan PTPTN dan Yayasan Sabah adalah sebahagian dari manifesto pilihan raya yang bakal dijalankan, bakal dilaksanakan jika mereka kembali berkuasa. Ini memberikan latar bahwa janji-janji tersebut memang disenggarakan sebagai strategi politik terkini parti itu. Dalam satu lagi laporan oleh Jesselton Times menyebut bahwa pelupusan hutang dan beasiswa penuh akan dilakukan jika warisan kembali memerintah dan Yayasan Sabah akan distruktur semula untuk mengumpul dana mencukupi demi membantu pelajar-pelajar Sabah. Namun fakta yang dibawa oleh Sabah kini adalah menggemparkan. Yang dilupuskan bukanlah hutang pelajar tetapi hutang kroni. Ambrose Lee dan ramai kaki tangan lokasi pendidikan tidak dibayar gaji. Ini melahirkan skeptisisme tentang keikhlasan reformasi pendidikan warisan. Dan mari kita tanya ataupun kita bincangkan pula soalan-soalan yang saya kira kontroversi. Adakah pelupusan hutang pendidikan bagi pelajar Sabah itu reformasi sejati ataupun gula-gula politik menjelang undi? Dalam konteks ini kita boleh bertanya, kenapa janji pelupusan hutang hanya muncul apabila musim pilihan raya mula menjengah? Ramai rakyat yang rasakan ia adalah retorik murahan, seperti yang telah diketengahkan oleh Nizam Titingan. Seterusnya, apakah rekod pencapaian pendidikan warisan sebenarnya? Jika benar, di manakah inisiatif konkretnya? Kenapa cerita gagal bayar gaji UCSF dan pelupusan hutang kroni sudah viral di media-media sosial pada masa sekarang?
Persoalan seterusnya, adakah GRS lebih tulus dalam mendukung pendidikan? Jika benar mereka telah menyuntik lebih 800 juta ringgit untuk pendidikan dengan inisiatif yang nyata, kenapa suara warisan masih mempunyai pengaruhnya? Dan apakah cukup hanya bergantung pada daya keuangan? Ataupun kita memerlukan reformasi sistemik jangka panjang? Realitinya pelajar di kawasan pedalaman masih menghadapi persekitaran sekolah yang daif, kekurangan akses dan beban keuangan harian meskipun pelbagai janji telah dibuat. Ini bukan sahaja soal politik, tetapi juga soal masa depan generasi muda Sabah. Adakah mereka dibela dengan cekap ataupun menjadi kambing jamuan demi retorik semata-mata? Jadi apakah Anda percaya janji ini reformasi ikhlas ataupun retorik yang murah? Coba tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Apakah pelupusan hutang ini benar-benar membantu ataupun sekadar satu drama politik lagi? Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak kisah kontroversi politik Sabah kerana ada kebenaran yang mungkin mereka tidak mahu kita tahu. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja lagi, kita jumpa lagi di konten yang seterusnya, di ulasan yang seterusnya. Sekian sekali lagi, terima kasih.